punya misi pun kemasyarakatan, kebajikan. Jadi program pertama yang kita buat sepanjang PKP ni adalah Nisa Small Kindness COVID-19 ataupun kita punya singkatan NSK COVID-19, iaitu kita buat program membantu sahabat-sahabat kita yang kesusahan. Maksudnya sehingga kan terputus bekalan makanan. Kita cari dana untuk kita salurkan kepada keluarga-keluarga ataupun sahabat-sahabat kita yang betul-betul memerlukan. Sebab dalam keadaan PKP ni orang tak boleh keluar bekerja. Kalau ada yang bekerja dengan company tak ada masalah. Kita punya concern adalah orang-orang, mereka-mereka yang bekerja daily basis, kerja harian. Contohnya macam jual nasi lemak, jual burger contoh kan, yang tidak boleh meniaga pada waktu ni, tak boleh bekerja pada waktu ni ataupun bawa Grab dan sebagainya. Jadi dia terputus punca pencarian tu. Golongan-golongan macam ni yang kita dapat maklumat, kita cuba bantu dengan sekadar kemampuan kita lah, berapa banyak yang kita dapat collect dan kita cuba bantu. Dan Alhamdulillah setakat ni lebih daripada 20 keluarga lah Alhamdulillah yang setakat yang saya ingat lah yang kita dah berjaya bantu. Dan insyaAllah kalau ada lagi sumbangan daripada orang ramai, daripada sahabat-sahabat yang menyumbang, insyaAllah kita akan salurkan lagi kalau kami dapat maklumat, insyaAllah. Okay, itu sedikit tentang program pertama yang kami buat adalah NSK, Nisa Small Kindness COVID-19. Kemudian sepanjang PKP ni juga kita tak lupakan adik-adik kita. Jadi kita ada buat juga, anjurkan pertandingan mewarna, video pendek dan sebagainya. Melukis. Video pendek. Jadi boleh rujuk kami punya FB, dekat IG pun kita ada post, insyaAllah. Ada juga itu buat pertandingan tersebut untuk mengisi masa adik-adik yang agak kebosanan ke rumah tu. Jadi bolehlah join kami kan. Untung-untung bolehlah dapat hadiah kan, insyaAllah. Betul? Okey. Kan? Okey. Kak Laila. Satu lagi program sebenarnya ada okey Kak. Satu lagi yang kita baru saja anjurkan ni adalah IG Live bersama. Ya betul. Kita mulakan dengan kita punya AJK dulu. Kita punya AJK Nisa Selangor. Kemudian minggu depan dan minggu seterusnya sehingga Ramadan nanti kita dah susun, kita akan jemput ustazah-ustazah pilihan. InsyaAllah nantikan kita akan announce siapakah ustazah-ustazah yang kita dah susun lah dalam jadual kita. InsyaAllah. Jangan lupa, nantikan. Okey. Sekarang ni pun saya tengok Nisa Selangor aktif untuk menghidupkan mood Ramadan tu dengan yang saya nampak banyak posting, ada video, ada poster. Saya rasa menarik lah. Menarik kita dah hidupkan mood tu. Yeah. Jadi saya rasa untuk kita hidupkan lagi mood Ramadan tu, saya macam nak jemput dah lah Kak Laila untuk memberikan untuk sembang-sembang santai Ramadan. Katanya tajuk catchy. Boleh Kak Laila terangkan? Tajuk catchy? Tajuk apa tu? Tajuk catchy. Tak tahu. Macam mana host kena dah tanya betul-betul ni? Macam mana ni? Okey. Saya dapat tahu Kak Laila nak ceritakan tentang bulan Ramadan adalah bulan jihad. Saya rasa mungkin di kalangan kita ramai yang tahu pasal bulan Ramadan. Ada di kalangan mereka yang tahu bulan Ramadan ni adalah bulan jihad, dan ada juga yang mungkin tertanya-tanya bagaimana yang dikatakan bulan Ramadan yang diisi dengan ibadah tapi juga disebut sebagai bulan jihad. Kak Laila ada penjelasannya. Okey, insyaAllah saya cubalah. Sebenarnya adik Aisyah ni ustazah juga. Jadi kita mungkin boleh bersama-sama kongsi ilmu kita lah. Ilmu apa yang kita ada untuk share bersama sahabat-sahabat yang bersama live kita malam ni lah, insyaAllah. Okey, seperti mana yang kita tahu kalau kita belajar, mungkin dulu sekolah kita belajar kan sejarah. Sama ada kita ingat ke kita tak ingat tu, wallahualam lah. Dan sebagaimana yang kita tahu sebenarnya semasa zaman Rasulullah SAW ada peperangan yang berlaku pada bulan Ramadan. Okey, antaranya perang yang paling famous, perang Badar kan. Kemudian perang Khandaq, walaupun ada yang saya baca tadi, perang Khandaq ni
sebenar-benar perangnya berlaku pada bulan Syawal, tetapi persediaan untuk peperangan tersebut sebab perang Khandaq ni kan Nabi dan sahabat-sahabat gali parit kan untuk kepung Madinah tu. Jadi penggalian parit tu dilakukan pada bulan Ramadan. Bayangkan Nabi dan sahabat-sahabat bulan puasa ni gali parit. Kita ni macam mana? Kerajaan suruh duduk rumah pun tak boleh nak duduk rumah kan, nak keluar lah. Kan kita punya perang, kita sekarang tengah berperang ni, tapi perang kita adalah kita kena stay at home, kena duduk dia kat rumah. Itu pun kita tak mampu. Kita tak kena angkat pedang, kita tak kena pergi korek gali parit dan sebagainya. Jadi kita fikirlah, tanya diri kita, kenapa kita nak duduk rumah pun kita susah nak ikut arahan pimpinan kan. Okey, kemudian apa yang saya baca juga perang Tabuk. Kalau saya silap tolong betulkan perang Khandaq. Perang Tabuk, Khandaq dah tadi. Kemudian Fathul Mekah kan. Dan banyak lagi lah peperangan kan. Okey. Jadi hari ni sikit saya nak kongsikan tentang perang Badar lah. Sebab perang Badar ni perang pertama yang berlaku, yang diiktiraf lah dalam sejarah sirah Nabi Muhammad. Betul tak Ustazah Aisyah? Jangan panggil saya Ustazah. Kak Lela, betul tak? Perang Badar berlaku pada tahun Hijrah, sama juga dengan pensyariatan bulan Ramadan yang berlaku pada tahun 2 Hijrah. Maksudnya, perang yang pertama berlaku pada tahun pertama pensyariatan bulan Ramadan. Yang tu saya tak sure. Mungkin Aisyah ada jawapan dia. Ya, saya baca. Itu jawapan dia lah. Betul lah tu, pada tahun yang sama. Okey, so saya teruskan. Saya kongsikan. Okey, silakan. Kongsikan Aisyah, kongsi dulu. Saya cuma nak kongsikan sebab saya rasa teruja itu adalah pensyariatan yang pertama untuk berpuasa. Saya faham rata-rata orang bila sebut puasa dia mungkin rasa berat. Ialah tahan lapar kan. Dan juga itu jugalah tahun pertama yang umat Islam diminta untuk turun ke Ya. Betul. Okey, so saya Okey, so peperangan Badar ni sebenarnya pada asalnya Nabi Muhammad bukanlah nak berperang. Okey, sebelum tu ada orang tanya kenapa tak ada suara. Mungkin kena tekan volume kot. Asma Kasim. Okey. Susah pula baca komen ni. Okey, so saya masuk balik kepada perang Badar. Okey, sebenarnya perang Badar ni Nabi Muhammad SAW bukanlah berniat untuk berperang sebenarnya. Dan kalau kita baca sejarah, dan kalau tak baca pun dengar ceramah lah tentang sejarah sebelum Nabi Muhammad dan kaum muslimin berhijrah ke Madinah, mereka semua menetap di Mekah kan. Jadi bila mana mereka meninggalkan Madinah, meninggalkan Mekah untuk berhijrah ke Madinah, maka apa orang-orang Quraisy, kafir Quraisy ni buat pada mereka? Mereka ambil rampas harta-harta orang Islam yang ada kat Mekah tu dan mereka pergi jual lah, nak pergi jual kan. Dan harta-harta orang-orang umat Islam tu dibawa oleh kabilah Abu Sufyan. Abu Sufyan ni pergilah bawa harta tersebut, rombongan perdagangan pergi ke negeri Syam yang diketuai oleh Abu Sufyan bin Harb. Okey, dan dikawal oleh
Maksud dalam buku Fiqh Harakah tulis di kalangan orang muhajirin ada 82 hingga 87 orang. Di kalangan Aus ada dalam 61 orang dan 70 orang di kalangan Khazraj. Okey. Dan dalam 313 tentera Islam tu hanya ada 2 orang sahaja yang berkuda. Bayangkanlah ada 2 orang je naik kuda. Kemudian sahabat yang menunggang unta ada lebih kurang 70 ekor. Maksudnya tentera Islam unta yang ada 70 ekor. Jadi sahabat-sahabat ni kena share lah unta. Naik unta tu share 2-3 orang. Dan Nabi Muhammad SAW naik unta, menunggang unta bersama Ali bin Abi Talib dan Al-Mursyid bin Abi Al-Mursyid. Maksudnya Nabi pun share unta naik 3 orang. So kita sekarang ni kalau nak pergi mana, kalau boleh share kenderaan, bagusnya share lah. Boleh mendapatkan ukhuwah. Okay. So tu sedikit mengenai kekuatan tentera Islam. Jadi bila Abu Sufyan pun dapat berita bahawa orang Islam yang diketuai oleh Nabi Muhammad SAW akan dia nak rampas lah harta, senang kata kan. Okay. So Abu Sufyan ni pun hantar utusan ke Mekah untuk mendapatkan bantuan. Jadi bila sampai ke Mekah ada utusan Abu Sufyan sampai ke Mekah, dipendekkan cerita dia minta tolonglah orang-orang Mekah. Jadi orang-orang kafir Quraisy ni pun terus kumpulkan tentera dia yang diketuai oleh Abu Jahal. Abu Jahal mengetuai tentera Quraisy. Bersama mereka berjaya mengumpulkan seramai 1,000 orang, 1,300 orang musyrikin. Dengan kekuatan orang kafir Quraisy ni, kekuatan dia dalam 100 ekor kuda berbanding orang Islam tadi. 2 ekor je, ni 100. Kemudian 600 baju rantai dan unta yang banyak. Unta ni nak kata banyak sampai tidak diketahui bilangannya. Nak kata banyak kan. Orang Islam punya unta boleh kira 70. Share sampai 3-4 orang naik kan. Okey. Kemudian Abu Jahal sendiri yang memimpin pasukan tentera tersebut dan mereka ni dah kerah 9 orang pemimpin yang kaya untuk bertanggungjawab membiayai perbekalan pasukan musyrikin. Perbekalan diorang dah kerah, orang kafir Quraisy ni dia kerah 9 orang kaya untuk bekalan makanan tentera musyrikin lah. Dan dikatakan juga dalam buku ni setiap hari diorang sembelih 9 hingga 10 ekor unta untuk makan. Katanya mewah lah kan. 9 hingga 10 ekor unta. Saya tak pernah makan unta. Ustazah Aisyah macam mana? Belajar kat Mesir dulu. Pernah rasa ke unta? Aisyah? Alhamdulillah pernah lah dapat rasa. Favorite tapi mahal. Siap favorite Masya Allah. Okay. So kita kembali kepada sirah Perang Badar tadi. Okay, jadi so
kaum kafir Quraisy pun bergeraklah ke Badar. Jadi tapi Abu Sufyan ni dia berjaya cari jalan alternatif supaya dia tak bertemu dengan tentera muslimin. Dia berjaya cari jalan alternatif dan dia berjaya melepaskan diri dia daripada kaum muslimin. Jadi bila dia dah berjaya melepaskan diri dengan selamat, maka Abu Sufyan ni pun hantarlah utusan bagi tahu kepada dia Abu Jahal dengan tentera kaum musyrikin tadi dan dia dah selamat. So balik je lah kan, tak payah nak berperang. Tapi Abu Jahal kata apa? Saya baca dalam fiqh sirah ni, dia kata tak. Dia akan stay kat situ dan dia akan buat pesta, dia akan buat minum arak, dia akan sembelih makanan, macam buat pesta, buat bising-bising untuk menimbulkan rasa kegerunan orang Islam. Maksudnya dia tak nak balik. Dia memang nak berperang. Gitu pendek ceritanya kan. Okey. So, bila dah terjadi macam tu, Nabi Muhammad pun dan kaum muslimin dah sampai ke Badar tu. Pada mulanya orang Quraisy ni dia punya camp dia, senang cakap camp lah kan. Camp orang Quraisy ni jauh daripada telaga. Kalau saya salah tolong betulkan Ustazah Adik Aisyah. Okey. Kemudian camp orang Islam, mula-mula Nabi Muhammad ajak orang Islam, camp dia berdekatan dengan telaga. Dia tak tutup telaga kan. Okey. Betul kan Adik Aisyah? Betul lah? Okey. So selepas tu Nabi Muhammad pun panggil sahabat-sahabat untuk bincang lah. Bincang macam mana. Dan ada sahabat bertanya, wahai Rasulullah, adakah keputusan untuk duduk belakang sikit daripada telaga ni adalah persyariatan daripada Allah? Nabi kata tak. Okay, jadi mereka pun memberi cadangan supaya camp orang Islam ni, kaum muslimin berpindah ke depan sedikit supaya tutup telaga tu. Dan yang saya baca dalam fiqh sirah ni, telaga orang musyrikin, dia orang ambil air telaga tu masuk ke telaga orang Islam dan dia tutup telaga orang kafir tadi, musyrikin tadi, supaya waktu perang dia orang dah kehabisan bekalan air, sedangkan orang Islam masih ada lagi bekalan air tu. Itu strategi peperangan yang dicadangkan oleh sahabat tadi. Maka Nabi Muhammad pun terima cadangan sahabat tadilah. Kemudian mereka pun bersiap untuk berperang. Tapi Nabi Muhammad ni bila nak perang, kita tengok Nabi Muhammad ni seorang Nabi. Dia Nabi, bukan setakat Nabi. Nabi Muhammad ni Rasul. Kemudian dia ada mukjizat. Kemudian Nabi ni memang dijamin syurga semua kan. Jadi tapi Nabi Muhammad ni masa nak perang Badar ni, Nabi Muhammad tak berhenti-henti berdoa, memohon pada Allah bersungguh-sungguh supaya Allah kurniakan kemenangan kepada umat Islam. Sebab apa? Perang Badar ni perang pertama dalam Islam. Jadi kemenangan itu sangat penting untuk memberikan motivasi, untuk yang pentingnya motivasi lah kepada umat Islam kan. Jadi ni nak diceritakan dalam buku ni, Nabi Muhammad ni berdoa sungguh sangat sampailah Abu Bakar kata sudahlah wahai Muhammad. Ni ayat saya lah, ayat buku lain lah, ayat sebenarnya lain. Lebih kurang macam itulah. Sudahlah wahai Muhammad, insya-Allah lah Allah akan makbulkan doa engkau kan Muhammad. Okey. So apa yang saya nak sampaikan kat sini, kita ni sedang berada dalam perang. Kita sedang berperang dengan COVID-19, betul lah. So kita macam mana usaha kita? Adakah kita ni berdoa tu bersungguh untuk Allah hilangkan wabak ni? Adakah kita betul-betul menginsafi diri kita, muhasabah diri kita, istighfar dan sebagainya? Dan yang paling penting, adakah kita ni cuba doa kita minta ke Allah Ta'ala untuk hilangkan wabak ni? Sedangkan Nabi Muhammad setiap kali perang, bukan sahaja perang Badar yang saya baca, setiap kali perang Nabi Muhammad ni akan mohon doa betul-betul kepada Allah supaya Allah kurniakan kemenangan. Jadi kita yang bukan level Nabi ni, kita level Nabi pun tak, level wali ada tak? Level ulama ada tak? Jadi kalau lah kita ni tak doa lebih bersungguh dari Nabi, tak tahulah kan. Kita jawablah sendiri macam mana Allah nak bagi kan. So Nabi Muhammad doa. Dipendekkan cerita daripada umat Islam 313 lawan 1,300 tadi. Bukan satu kali ganda tu, 3 kali ganda kan, lebih daripada 3 kali ganda. Lawan, akhirnya Allah memberikan kemenangan kepada siapa? Umat Islam dalam keadaan bulan puasa, bulan Ramadan.
keadaan orang Islam sikit dan keadaan orang Islam ketika tu, kaum muslimin ketika pergi berperang tu, keadaan mereka tidak bersedia untuk berperang. Maksudnya kelengkapan perang pun tak cukup. Kuda 2 je, unta 70. Berbanding dengan orang musyrikin tadi, kuda je 100. Kan 100 ke saya cakap tadi. Baju besi je 600 kan. Jadi mereka pun berperang lah. Berperang dan Allah memberikan kemenangan kepada umat Islam. Yang saya ada baca tadi, seramai 70 orang kafir Quraisy yang mati, 70 orang yang menjadi tawanan, dan umat Islam, kaum muslimin seramai 14 orang yang mati syahid. Itu yang saya baca dalam buku Fisirah kalau saya tak salah ingatan saya ya. Okey. Jadi bayangkan Allah bagi kemenangan, macam mana Allah membantu umat Islam. Allah turunkan tentera daripada malaikat kan untuk membantu umat Islam menang dalam perang Badar. Jadi kat situ pengajaran yang kita boleh dapat, kita ni kalau nak berperang ni, kita jangan tengok kuantiti kita. Kuantiti tu tidak menjamin apa-apa, tidak menjamin kemenangan. Yang penting kualiti. Dan macam mana usaha kita, usaha tu bukan sekadar usaha fizikal. Kita kena ada usaha spiritual. Kita kena ada usaha fizikal tu, kita bergerak, berperang dan sebagainya. Berlatih dan sebagainya. Kalau usaha kita dengan Allah ni, kita kena banyakkan berdoa. Doa, usaha, barulah tawakal. InsyaAllah. Jadi sekarang ni, dalam kita berada dalam wabak COVID-19 ni, kita usahalah. Apa usaha kita untuk menangani virus ni, virus COVID-19 ni? Kita ikut arahan kerajaan. Kerajaan kata duduk rumah. Jangan saja setiap hari nak keluar ayam macam tu. Dah tahu dah sekarang ni bahaya. Saya boring sangat duduk rumah. Ya Allah, ya Tuhanku. Kalau tak ada keperluan, kita fikirlah sekarang ni kenapa kerajaan tak bagi kita keluar. Sebab nak memutuskan rantaian tu kan. So ikut arahan kerajaan. Kemudian bukan sahaja kita keluar tu kita banyak-banyakkan berdoa, tapi kita kena ikutlah saranan kerajaan. Pakai mask, basuh tangan, pakai sanitizer kan. Jangan pegang muka, ketika tangan tak bersih dan sebagainya. Ikut arahan kerajaan. Jadi kita fikirlah, orang Nabi Muhammad dan sahabat-sahabat dulu berperang dengan senjata bulan Ramadan. Pergi keluar panas. Kita ni, perang kita adalah duduk di rumah, putuskan rantaian. Duduk rumah je, rumah ada aircon. Kalau tak ada aircon, ada kipas. Kita ada rumah, Alhamdulillah, kita bukan gelandangan. Jadi, walaupun kita rasa macam bosan gila duduk rumah, apa bahasa sekarang, pisang lah dan sebagainya, tapi syukurlah kita ada rumah, kita ada bilik untuk tidur, kita ada rumah untuk berteduh. Walaupun dah hari ke-32, cakap dah terlalu bosan, terlalu tepu, kita syukur sebab kita tak perlu berperang keluar. Dengan fizikal tak payah, duduk rumah je. Duduk rumah. Kita buatlah aktiviti-aktiviti yang kita penuhi, aktiviti-aktiviti yang bermanfaat. Bukan sahaja masak makan kan. Aktiviti kerohanian kita tu kita jangan tinggalkan. Banyak-banyakkan istighfar, banyak-banyakkan doa Allahumma inna na'udzubika minal baras wal jununi wal judami wa min sayyi'il asqam. Banyak-banyakkan doa lain, istighfar dan sebagainya. Banyak minta ampun kepada Allah Ta'ala. Saya Allah hapuskan wabak ni di muka bumi ni insyaAllah. Kalau kita minta hapus kat Malaysia je pun, nanti orang balik dari overseas pun bawa balik juga kan. Jadi kita minta Allah hapuskan di muka bumi ni. Dan saya juga mendengar tazkirah daripada Dr. Zul ke, saya tak ingat, tapi apa yang saya dengar waktu-waktu macam ni, ustaz-ustaz dah saya dengar ceramah live FB kan, dekat YouTube tu, waktu-waktu macam ni para ahli ulama lah, orang-orang yang sibuk tak henti-henti munajat untuk minta Allah hapuskan wabak ini. Jadi kita selaku orang awam jangan duduk rumah tu asyik masak makan, tambah lagi amalan-amalan kerohanian. Banyakkan istighfar, banyakkan doa insya-Allah. Okay, Saudara Adik Aisyah boleh tambah, boleh
Boleh tambah silakan. Terima kasih Kak Laila atas perkongsian yang sangat menarik berkaitan antara jihad zaman Nabi ketika mana mereka menghadapi Perang Badar dan kita menghadapi COVID-19. Saya suka nak kongsikan satu ayat Al-Quran. Sama-sama mungkin kita boleh tadabbur surah Al-Anfal ayat 26. وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمْ Dengar Macam kurang Macam kurang sikit Yes, tak apa. Oh, okay. Okay, mungkin saya punya Sekat-sekat. Okey. Saya pun tak dengar ulasan Aisyah tadi, cuma saya nak minta maaf, ni first time kita buat IG live. Dan saya pun kurang biasa. Kita kurang biasa. Saya kurang biasa sharing depan kamera. Saya punya idea pun dia macam tak tahulah. Okay, so? Okay. Kak Lela, tadi ada orang tanya dekat saya. Ada orang tanya. Dengar tak? Tak dengar. Saya tak dengar. Gambar tak jelas. Macam mana nak buat ni? Tak apa, Aisyah cakap slow-slow. Saya nak dengar apa soalannya. Okay. Okay, Kak Laila, soalan saya, boleh Kak Laila kongsikan pengajaran daripada kekuatan fizikal umat Islam terdahulu yang perlu berperang ketika mana bulan Ramadan dengan kekuatan mental
umat Islam pada hari ni yang perlu berhadapan dengan yang perlu kita persiapkan untuk menghadapi bulan Ramadan? Kekuatan fizikal orang dulu dengan kekuatan mental kita sekarang. Itu soalan dia. Ya. Okey, Syam punya soalan memang hebat. Okey, soalan ni Maksud saya ini perkongsian. Perkongsian Kak Laila. InsyaAllah saya cuba. Boleh insyaAllah saya cuba. Okey. Macam mana kekuatan fizikal sahabat-sahabat dulu, sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW, bukan sahaja mereka kekuatan fizikal, tapi dia orang ada kekuatan mental. Sebab dia walaupun kalau kita sadar pun, contohlah kita sadar, kan, sadar ni bukan gemuk. Yelah dia orang kata orang tengok orang badan, orang sadar ni kita rasa macam gerun kan. Walaupun sadar, tapi kalau mental kita lemah, kita punya fizikal pun akan jadi lemah. So sebenarnya apa-apa pun mental kena kuat. Jadi kita sebagai orang Islam, macam mana kita nak umat Islam sekarang yang mana kita, Nabi dah lama dah tinggalkan kita dah kan. Dah lama Nabi tinggalkan kita. So macam mana kita nak persediaan mental kita nak menghadapi kita ambil peluang sekarang ni. Allah bagi kita duduk rumah. Tak payah ambil cuti tau. Memang kena duduk rumah. Semua yang work from home. Kebanyakan ada sahabat-sahabat saya yang kalau work from home ni, dia kerja tak ada banyak sangat macam kerja kat pejabat. Betul. Ada orang yang memang kerja dia banyak di pejabat. Kalau di rumah ni dia ada keterbatasan untuk buat kerja. Lain lagi cikgu. Tapi cikgu dia still kena mengajar online lah. Dan apa-apa kerja pun kebanyakannya kalau work from home dia tak ada banyak sangat. Jadi kita ada masa lebih. So kita ambil kesempatan ni, kita muhasabah Ramadan kita yang lalu. Dan alasan-alasan kita kerana kegagalan kita untuk mencapai target kita Ramadan yang lalu. Contoh nak khatam Quran sekali. Contoh. Tapi kita tak sempat sebab busy sangat. Banyak sangat. Tahun Ramadan lah banyak sale. Tahun Ramadan lah banyak kerja nak kena bagi anak murid semua kan. Jadi kita ambil peluang tu, kita set kat minda kita, tahun ni Allah bagi aku bonus. Sebab aku boleh duduk rumah, jadi aku boleh fokus. Ada lebih banyak masa untuk baca Quran. Walaupun kita kena buat kerja kat rumah, tapi kita dah jimat masa perjalanan pergi balik. Itu kita kena syukur. Macam saya. Perjalanan pergi balik tu yang ambil masa dengan jamnya lagi. Bulan puasa jangan cakap lah jam dia. Sahabat-sahabat yang memandu bulan puasa ni biasanya dia punya jam tu memang lebih hangat daripada biasa, lebih sikit kan. So kita ambil peluang ni, kita tak ada masa untuk ulang alik kerja tu, jadi kita ambil peluang ni untuk kita capai matlamat lalu yang kita nak capai kali ni. Kita letakkan apa yang kita nak capai pada Ramadan kali ni. Contoh nak khatam Quran 2 kali contoh. Kalau lah Ramadan lepas berjaya sekali, kita letakkan lebih. Sebab kita ada masa di rumah. Kemudian kalau tahun lepas tak boleh nak khatam, kita letakkan nak khatam. Kemudian nak solat, nak tahajud setiap hari. Kita tak ada keluar mana-mana. Kita buat kerja kat rumah, memang penat. Tapi kita tak ada penat keluar tu. Jadi penat tu dia
Soalan tahajud tu nak menggalakkan sama-sama nak buat jemaah boleh, nak kasih semangat kan. Boleh. Kata-kata kalau saya solat tahajud seorang-seorang saya tidur. Bolehlah ajak untuk menaikkan semangat tu. Tapi sebaiknya buatlah sendiri. Tapi kalau rasa macam buat sendiri tu dah akan lebih kepada tidur, bolehlah kita buat sama-sama dengan orang lain. Lepas tu banyakkan mengaji. Jadi kat situ persediaan mental yang saya nak kata tu, kita muhasabah Ramadan yang lalu, kita ambil alasan-alasan kita tu dan kita syukuri Allah bagi kita masa duduk di rumah ni sebab kita ada banyak masa untuk buat amal ibadah yang lebih lah, insyaAllah. So saya keluar idea saya satu tu je. Okey, terima kasih kepada Kak Laila atas perkongsian jawapan yang saya boleh concludekan yang untuk menghadapi Ramadan tahun ni kita betul-betul memerlukan kekuatan emosi. Mungkin bagi setengah orang rasa macam ada setengah yang bersemangat